ربنا هداياتنا عطاء جبريل على رسولنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هداياتنا أعطاء جبريل على رسولنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Quran. Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, dan kita ni masih lagi berada di fasa ataupun di hujung-hujung fasa kedua, dan kita nak masuk dah fasa yang ketiga iaitu itqan minan nar, jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil-sambil akak-akak abang-abang yang tengah masak, bolehlah sama-sama kita mendengar sikit sebanyak tazkirah ringkas kita pada petang ini mengenai dengan Al-Quran. Mengenai dengan Al-Quran sempena sambutan majlis nuzul Quran kita. Nuzul Quran kita pada tahun ini insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harap-harap semua yang ada bersama kita pada petang ni, hari ni dah ada yang membaca Al-Quran. Kalau masih belum ada membaca Al-Quran lagi, boleh tuan-tuan sekarang ni pun boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim, ataupun salah satu daripada ayat Al-Quran. Dan kalau kita baca, mendapat pahala yang cukup besar. Nampak macam simple sahaja Bismillah, tapi Bismillah tu ada berapa banyak huruf dan berapa banyak pahala yang kita akan dapat. Satu huruf tu mendapat pahala 10 kali ganda, kata Nabi. Bukan 10 ataupun satu huruf tu, alif lam mim tu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Di situ dah dapat 30 pahala. Dah dapat 30 pahala tuan-tuan. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pahala yang kita dapat sebenarnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi banyak menasihatkan kita mengenai bagaimana kita dengan Al-Quran. Yang pertama, Nabi suruh kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, dan kalau dapat kita menghafal Quran. Kata Nabi SAW, "Ikhra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih." Atau kama qala. Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi kata, bacalah Quran. Sesungguhnya Quran itu akan datang kepada kita di akhirat sebagai pemberi syafaat. Kita boleh baca buku cerita, kita boleh baca status Facebook orang, kita boleh baca Twitter, kita boleh baca Instagram, macam-macam kita boleh baca hari ni. Tapi jangan lupa, dalam hari kita tak ada mesti kita baca ayat Al-Quran. Kerana yang tu esok akan tolong kita. Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi. Ini nasihat pertama, Nabi suruh kita baca Al-Quran. Dan kalau dapat, hafal ayat Quran. Allahu Akbar. Ustaz, saya nak baca, tapi susah Ustaz, saya tak lancar. Walaupun kita baca tidak lancar, kita tetap mendapat pahala baca Quran. Bahkan Nabi sebut, siapa yang baca Quran atas dia syakun, susah, falahu ajran, maka dia mendapat 2 pahala. Pahala cuba untuk membaca Al-Quran, pahala baca Quran,
dan pahala dia bersusah-susah cuba untuk baca Quran, 2 pahala. Tapi janganlah kita saja-saja pula buat garap. Pasal ustaz kata, Nabi kata dapat 2 pahala. Orang yang baca Quran dalam keadaan mahir, lagi pula dia ingat, man zallazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun, kata Nabi. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mahir membaca Al-Quran, maka ma'a safaratin kiramin bararah atau kama qala, maka dia bersama dengan kemuliaan malaikat yang berada di sisi Allah. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang pertama, nasihat Nabi kepada kita, baca Al-Quran. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita duk sibuk-sibuk membaca Al-Quran pada hari ni, ada orang dia dah mula baca Al-Quran dalam keadaan baca, tetapi kadang-kadang kita baca dalam keadaan halai balai, dalam keadaan lebih kurang. Ini pun Nabi pernah menegur kita. Nabi pernah sebut di dalam Al-Quran. Nabi kata, laisa minna man lam yataghna bil Quran, atau kama qala. Nabi kata, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak memperlagu-lagukan suaranya ketika membaca Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya Nabi nak kita baca Quran dengan elok, dengan suara yang baik. Macam mana kita boleh menyanyi waktu kita dalam bilik ayah tu punya elok suara, maka patut bila baca Quran yang nak tolong kita di akhirat, lebih-lebih lagi elok suara kita. Kadang entah apa benda bunyinya. Kadang ada punya baca apa macam kereta api laju aja. Dia pun satu Allah Ta'ala kata, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Quran itu dalam keadaan tartil. Tartil ni kita menjaga ayat Quran, menjaga makhraj, menjaga huruf, menjaga adab ketika baca Al-Quran. Ini nasihat Nabi SAW kita berkaitan dengan Quran yang kita suka baca ni. Ada yang dah baca tapi kadang dia tak baca dengan betul. Maka kita perbaiki. Kita perbaiki dari masa ke semasa. Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila kita membaca ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang kita yang baca Quran ni. Kita dah buat yang pertama, kita dah cuba baca, kemudian kita dah cuba baca dengan elok-elok, kemudian yang ketiga apa yang kita nak buat, kita kena berusaha tuan-tuan untuk tadabbur, kena cuba faham apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Baru tuan-tuan, kalau kita faham ni, kita baca Quran tu kadang macam baca cerita. Saya lah ni bila baca tu, kalau kita tengok makna, kita faham apa yang kita baca tu, seronok nak tahu apa jadi pula, seronok. Banyak kisah-kisah dalam Quran. Bila kita tadabbur, kita baca, kita faham, kita boleh cerita pada anak. Itu seronoknya. Ini kalau cerita pada anaknya tak habis-habis. Cerita sang kancil datang beramai-ramai menghadap duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Itulah yang diulang-ulang hari-hari pada cucu, pada anak. Apa komando? Bila kita baca Quran, kita faham apa Tuhan cerita dalam Quran, kita cerita kepada anak. Barulah anak seronok. Cerita yang kita cerita pula cerita yang sahih. Dapat pula pahala kita bercerita kepada anak ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Cerita apa? Menyampaikan ayat Quran. Bukan nak tunggu jadi ustaz. Bukan nak tunggu jadi ustaz baru boleh cerita pasal Quran. Siapa-siapa dia faham, dia belajar, dia tahu apa benda yang cerita pasal Quran tu, dia boleh cerita kepada anak-anak dia. Yang penting berkaitan dengan kisah lah khususnya. Kalau hukum hakam yang kita tak pasti tu, janganlah kita duk pandai-pandai. Itu tak ada. Kena tanya kepada fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kena juga tanya kepada ahli-ahli Quran kalau kita tak tahu. Tapi setakat kisah-kisah, cerita-cerita yang kita boleh faham sikit-sikit lebih kurang, boleh kita cerita kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akhfaduha. Sadaqallahul Azim, surah Muhammad ayat 24. Adakah mereka itu tidak mahu tadabbur?
ayat-ayat Quran, ataupun kerana ada di dalam hati mereka itu kunci. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Kita risau, kita bimbang, kenapa kita hari ni baca Quran, kenapa hari ni kita baca Quran berlagu, tapi kita tidak ada sensitivity rasa nak baca Quran tu dan tahu apa cerita. Kenapa? Tuhan jawab dalam ayat Quran ni, am ala qulubin akhfaluha, ataupun ada di atas hati-hati mereka itu kunci. Siapa? Orang yang tak nak tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni tak tahu lah Ustaz, nak tadabbur ayat ni payah nak buka tafsir, tak reti. Kalau kita tak reti ataupun kita payah nak buka tafsir, buka kitab hadis, kita tak reti, macam mana cara kita nak ikhtiar supaya kita boleh tadabbur, faham ayat Allah? Kita dengar ceramah, kita dengar kuliah ustazah kita di dalam internet hari ni. Lagi banyak ni sekarang, zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan. Kenapa? Dalam ceramah-ceramah, dalam kuliah-kuliah, ustazah tu kebiasaannya akan mengupas ayat-ayat Quran. Maka secara tak langsung, bila kita dengar ceramah, dengar kuliah, sebenarnya kita sedang cuba mentadaburkan apa dia ayat-ayat Quran yang kita duk baca hari ni. Nak tunggu kita buka kita tafsir macam belakang tu banyak, kita memang tak buka lah. Maka tu cara yang mudah. Macam mana cara dia? Nampak ada ustazah yang duk cerita pasal ayat Quran ataupun tazkirah dan sebagainya, kita dengar, kita ambil manfaat, tapi kita niat dengan kita dengar ni lah, aku nak cuba tadabbur ayat-ayat Al-Quran, aku nak tadabbur sendiri tak kerti. Maka itu cara dia. Maka kita singgah sekejap. Alah-alah kita kadang tengok orang upload cerita cepat kita tonton. Tapi kalau ustaz nak cerita pasal ayat Quran ni, tengok je, manjang. Kita risau kita ni masuk dalam golongan am ala qulubin akhfaluha, orang yang hatinya itu telah terkunci. Nauzubillah min zalik. Maka kita nak pastikan hati kita ni tak terkunci, kita tadabbur ayat Allah. Macam mana cara dia? Yang paling senang, kita dengar ustazah cerita, kerana mereka menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian Nabi juga suruh kita, ataupun Nabi bagi tahu pada kita, bukan setakat kita tadabbur, bahkan bila kita dah reti, kita hendaklah sampaikan pula Quran ni kepada orang. Apa yang kita tahu tentang Quran, kita cerita pada orang. Ini menyampaikan kepada orang. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala, hadis sahih Bukhari. Sebaik-baik kamu siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang. Maka kita ambil kesempatan ni. Kita duduk dalam musim PKP ni tuan-tuan, kita tak dapat orang jauh-jauh, kita ngajar anak kita. Ngajar anak kita tentang Quran. Kurang-kurangnya takkan Iqra' satu pun kita tak tahu. Komando kita, takkan huruf alif bata pun kita tak tahu kan. Maka kita boleh ajar anak kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang cuba berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, orang yang belajar Quran dan ajarkan kepada orang lain. Ni yang Nabi SAW cerita pada kita. Kita bila dengar hadis Nabi kata sebaik-baik manusia, kita buat dek je kan. Tapi kalau kita dengar orang kata makanan yang paling sedap, sebaik-baik makanan, cepat benar lah kita order. Itu kita peranginya. Maka apa yang Nabi sebut ni kadang kita buat tak indah aja. Nauzubillah. Moga kita ni termasuk golongan orang-orang yang sentiasa mendengar penasihat Nabi. Tuan-tuan, kita ni kalau selalu dengar hadis Nabi, selalu kita dengar apa Nabi sebut, kita ingat apa Nabi pesan, kita buat apa yang Nabi perintah, maka kita dimuliakan Allah. Kata Nabi, nadarallahu mura'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, atau kama qala. Kata Nabi, Allah akan muliakan sesiapa yang mendengar buah tuturku, kemudian dia ingat dan dia melaksanakan macam mana yang dia dengar. Ini tuan-tuan dirahmati Allah. Maka kita cuba sedikit sebanyak kita nak dengar Nabi ni di mana. Kita melainkan kita dengar ustaz-ustazah baca. Kita sendiri memang kita tak reti baca kadang-kadang kan. Kalau yang kita baca tu alhamdulillah lah.
maka cara dia. Supaya apa? Kita nak dapat kemuliaan Allah. Kadang-kadang kita cukup gemar nak mendapat kemuliaan makhluk. Kemuliaan Allah kita tak pernah nak cari. Pada ni, kemuliaan yang Allah Ta'ala akan beri kepada seseorang. Siapa? Orang yang sentiasa dengar hadis Nabi, ingat apa Nabi pesan, amal macam mana yang Nabi pesan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan yang terakhir sekali, Allah Ta'ala sebut kita dengan Quran ni, tuan-tuan, bila dah kita semua buat dengar ayat Quran, yang paling penting ataupun poin dia yang terakhir, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Bila sadaqallahul azim, wahai orang yang beriman, kenapa kamu berkata tapi kamu tak buat? Kita dah tadabbur ayat Allah Ta'ala tadi. Akhir sekali bila kita dah baca Quran, kita dah baca dengan baik Al-Quran, kemudian kita dah cuba tadabbur apa yang Allah Ta'ala cerita, kita dah ajarkan kepada orang tentang Al-Quran, kemudian last sekali kita jangan lupa amal apa benda yang kita baca. Kita baca ayat Quran, hendaklah orang perempuan itu melabuhkan tudung-tudung mereka, khumurihin ala juyubihin, maka kita amal pakai tudung labuh. Dalam Quran kata, bila dengar orang baca Quran maka hendaklah kamu diam. Allah Ta'ala kata apa? Iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bila dibacakan ayat Quran, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu diam. Semoga kamu mendapat rahmat. Ni. Kita dengar apa Allah Ta'ala khabar dalam Quran yang kita baca tu, maka kita buat. Kita buat apa? Dengar orang baca Quran, kita diam. Kemudian kita dengar, maka kita mendapat rahmat. La'allakum turhamun. Rahmat ni tuan-tuan, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kita dapat. Kita kalau dapat kasih sayang makhluk pun seronok benar. Ni kita dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kabura makhtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Kita bimbang, kita mendapat kebencian daripada Allah, di sisi Allah. Kenapa? Bahawasanya kita berkata tetapi kita tak buat seperti mana apa yang kita baca Al-Quran tu. Ni satu. Mana kata ending dia, bila kita dah baca banyak Quran, bila kita dah khatam hari ni, ada yang sampai 20 juzuk, ada yang dah sampai 27, ada yang baru 16, ada yang baru 10, maka dia baca belaka. Yang baca lah. Dan akhir ataupun nasihat kepada kita last sekali, supaya kita cuba mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Semana mampu kita. Yang wajib mesti kita buat. Yang mana sunat kita buat. Kata Nabi, iza umira bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Atau kama qala, bila kamu diperintah buat satu perkara, maka datangi perintah tersebut semana mampu kamu. Yang wajib mesti buat, yang sunat yang mana kita mampu buat, kita buat. Untuk apa? Untuk kita menuai hasilnya di akhirat, untuk sama-sama kita mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala esok. Alhamdulillah, semoga perkongsian pada petang ini dapatlah kita sama-sama kongsikan bersama sahabat-sahabat kita yang tak sempat, yang tengah sibuk masak kuih dan sebagainya. Semoga menjadi amal jariah kita. Dengan sebab kita kongsi, kita pun dapat pahala sama juga, dengan sebab kita sama-sama menyebarkan perkara-perkara yang baik. Wallahu alam, secukup sekadar tu. Mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.